Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke e-seminar Pembentangan Penyelidikan dalam Pendidikan. Tajuk kajian saya ialah kesediaan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam. Saya Nur Syafiqah binti Ali dari PSMP Pendidikan Islam Ambilan Jun 2016, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Yang saya mulakan, penyelidik saya Puan Naimah binti Kadir dan panel Puan Aminah binti Puyung. Dalam pembentangan ini, saya memfokuskan kepada 10 indikator yang sangat penting, iaitu yang pertama berkaitan dengan permasalahan kajian, yang kedua berkaitan tujuan kajian, yang ketiga objektif kajian, keempat kaedah, kelima kerangka konseptual, keenam instrumen soal selidik, 7 tata cara penganalisisan, 8 dapatan kajian, 9 penemuan atau sumbangan, dan yang ke-10 adalah penutup. Beralih kepada permasalahan kajian. Berdasarkan isu yang saya peroleh, terdapat 2 isu yang sangat besar. Yang pertama adalah faktor kesediaan guru menjadi punca kemahiran berfikir aras tinggi tidak dapat diserap secara berkesan. Ini menurut Wissam Ismail dan Maimun Akasha 2019. Manakala, isu kurangnya penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru antara isu utama dalam kajian ini. Menurut Muhammad Adri Cik Noh 2014. Kajian ini telah dilakukan oleh penyelidik di daerah Selangor, di negeri Selangor. Jadi saya gunakan isu ini untuk mengkaji dalam kalangan guru pendidikan Islam di daerah Tawau. Jadi kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesediaan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru pendidikan Islam, terutamanya di daerah Tawau. Melihat kepada tujuan kajian, saya memfokuskan tujuan kajian ini kepada 3 tujuan yang utama. Yang pertama adalah untuk mengkaji tahap kesediaan kemahiran guru pendidikan Islam terhadap penerapan kebat di daerah Tawau. Yang kedua, untuk mengkaji tahap penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam di daerah Tawau. Dan yang ketiga, untuk melihat perbezaan antara penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam yang dipengaruhi oleh jantina, tempoh berkhidmat, kelulusan akademik dan lokasi sekolah. Bagi objektif kajian ini, terdapat 6 objektif. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan kemahiran dalam kalangan guru pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam. Yang ketiga, untuk mengenal pasti perbezaan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru pendidikan Islam berdasarkan faktor jantina. Yang keempat, untuk mengenal pasti perbezaan penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru pendidikan Islam berdasarkan faktor tempoh berkhidmat. Objektif seterusnya adalah untuk mengenal pasti perbezaan penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam berdasarkan faktor kelulusan akademik, dan objektif yang terakhir adalah untuk mengenal pasti perbezaan penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam berdasarkan faktor lokasi sekolah. Beralih kepada kaedah kajian. Kaedah kajian ini adalah kajian kuantitatif yang mana dapatannya dihasilkan dengan menggunakan analisis statistik. Datanya boleh digeneralisasikan terhadap populasi, menguji kaitan pemboleh ubah dan menguji teori. Kajian ini juga adalah satu kajian tinjauan yang mana penyelidik menggunakan instrumen soal selidik untuk mengumpul maklumat daripada responden. Melihat kepada populasi dan sampel kajian, kaedah persempelan digunakan adalah kaedah persempelan rawat mudah. Populasi guru pendidikan Islam di daerah Tawau adalah seramai 368 orang menurut Pejabat Pendidikan Daerah Tawau. Jadi sampel yang digunakan adalah seramai 102 orang. Hal ini demikian kerana menurut Shoemaker dan Macmillan 1997,
untuk kajian tinjauan sudah memadai menggunakan 100 sampel. Pendapat ini disokong oleh K1992 menyatakan bahawa 10 hingga 20% sampel sudah memadai berdasarkan populasi. Melihat kepada kerangka konseptual, kesediaan merupakan pemboleh ubah tidak bersandar, manakala penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam pula adalah pemboleh ubah yang bersandar. Maafkan saya. Kesediaan merupakan pemboleh ubah tidak bersandar, manakala penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam adalah pemboleh ubah yang bersandar. Melihat kepada instrumen soal selidik, saya bahagikan instrumen ini kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu bahagian A memfokuskan kepada demografi yang mempunyai jumlah item sebanyak 4 item, manakala bahagian B memfokuskan kepada tahap kesediaan kemahiran guru pendidikan Islam yang mempunyai 10 item sumber adaptasi daripada Wan Ismail, Muhammad Hamzah dan Lubis 2016. Manakala bahagian C pula memfokuskan kepada tahap penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam yang mempunyai 10 item. Sumber adaptasi item ini juga dari Wan Ismail, Muhammad Hamzah dan Lubis 2016. Jumlah keseluruhan item ini adalah sebanyak 24 item. Seterusnya kita beralih kepada tata cara penganalisisan data. Untuk menganalisis data deskriptif, saya menggunakan ukuran kecenderungan tengah, mean dan sisihan piawai. Manakala untuk inferensi, saya menggunakan ANOVA Sahala dan ujian T. Beralih kepada dapatan kajian. Untuk soalan kajian yang pertama, apakah tahap kesediaan kemahiran kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam? Melihat kepada komponen tahap kesediaan kemahiran guru pendidikan Islam, nilai min adalah 4.26, manakala nilai sisihan piawai adalah 0.44. Berdasarkan interpretasi skor min, nilai min berada pada tahap yang tinggi. Menurut Suwarni 2006, nilai 4.26 berada pada julat 3.67 sehingga 5.00 menunjukkan interpretasi skor min berada di tahap yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa tahap kesediaan kemahiran guru pendidikan Islam berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian untuk soalan kajian yang kedua, iaitu apakah tahap penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam. Komponennya adalah tahap penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam. Nilai min adalah sebanyak 4.18, manakala sisihan piawai ialah 0.43. Menurut interpretasi skor min adalah berada pada tahap yang tinggi. Nilai 4.8 berada pada julat 3.67 sehingga 5.00. Ini menunjukkan bahawa tahap penerapan kebat dalam kalangan guru pendidikan Islam adalah berada pada tahap yang tinggi. Kita beralih kepada dapatan kajian kepada soalan kajian yang ketiga. Adakah terdapat perbezaan penerapan kebat berdasarkan faktor jantina? Menurut hipotesis pengkaji, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan kebat berdasarkan faktor jantina. Merujuk pada tahap signifikan dua hujung, nilainya adalah 0.35, menunjukkan bahawa melebihi 0.05. Jadi keputusan hipotesis diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan kebat berdasarkan faktor jantina. Untuk soalan kajian keempat pula, adakah terdapat perbezaan penerapan kebat berdasarkan faktor tempoh berkhidmat? Berdasarkan hipotesis penyelidik, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan kebat berdasarkan faktor tempoh berkhidmat. Hal ini demikian kerana tahap signifikan dua hujung nilainya adalah 0.96 menunjukkan bahawa melebihi 0.05. Jadi keputusan hipotesis adalah diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan kebat berdasarkan faktor tempoh berkhidmat. Seterusnya beralih kepada dapatan kajian untuk soalan kajian kelima iaitu adakah terdapat perbezaan penerapan kebat berdasarkan faktor kelulusan akademik. Berdasarkan hipotesis penyelidik,
tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan KBAT berdasarkan faktor kelulusan akademik. Hal ini demikian kerana tahap signifikan dua hujung bernilai 0.36 menunjukkan bahawa melebihi 0.05. Jadi hipotesis ini adalah diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan KBAT berdasarkan faktor kelulusan akademik. Kita beralih kepada persoalan kajian yang ke-6. Adakah terdapat perbezaan penerapan KBAT berdasarkan faktor lokasi sekolah? Menurut pengkaji, hipotesisnya adalah tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan KBAT berdasarkan faktor lokasi sekolah. Melihat pada tahap signifikan dua hujung adalah bernilai 0.75 menunjukkan bahawa melebihi 0.05. Jadi, keputusan hipotesis adalah diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara penerapan KBAT berdasarkan faktor lokasi sekolah. Seterusnya, kita beralih kepada penemuan atau sumbangan. Penemuan yang pertama iaitu tahap kesediaan kemahiran. Melihat pada jadual skor min kemahiran, iaitu saya telah mengambil skor tertinggi dan skor terendah. Dalam tahap kesediaan kemahiran ini, terdapat dua skor yang berada di tahap yang tinggi dan satu skor berada pada tahap yang rendah. Melihat pada item B5 dan B7, min item adalah sebanyak 4.38 dan sisihan piawai adalah 0.05. Berdasarkan interpretasi data, ia berada pada tahap yang tinggi kerana 4.38 berada pada julat untuk interpretasi data yang tinggi. Melihat kepada item soalan pula, saya dapat menggalakkan murid mendengar idea-idea rakan-rakan mereka dan saya dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk memberikan sumbangsaran semasa perbincangan. Kata kerja dapat ini menunjukkan bahawa guru bersedia ataupun sudah mempunyai kesediaan untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi kepada murid. Jika melihat pada skor terendah pula, ia berada pada nombor item B3, iaitu min item sebanyak 4.08 dan sisihan piawai 0.06. Walaupun nilai ini adalah skor terendah antara item-item yang lain, namun begitu, dia masih lagi berada pada interpretasi data yang tinggi kerana nilai 4.08 berada pada julat interpretasi data tinggi. Melihat kepada item soalan, saya dapat mengemukakan soalan-soalan aras tinggi yang menggalakkan murid berfikir. Ini menunjukkan bahawa guru bukan tidak bersedia tapi masih berada di tahap yang tinggi untuk berupaya mengemukakan soalan aras tinggi yang menggalakkan murid berfikir. Seterusnya, melihat pada penemuan tahap penerapan, jadual skor min tahap penerapan, saya ambil dua skor, satu skor tertinggi dan skor terendah. Melihat pada skor tinggi pada item C5, iaitu min item sebanyak 4.31 dan sisihan piawai adalah 0.51. Dalam interpretasi skor min 4.31 berada pada tahap yang tinggi, iaitu saya sentiasa melibatkan murid secara aktif semasa proses PDPC. Pada item yang rendah pula berada pada nombor item C1, iaitu saya sentiasa menggunakan soalan KBAT semasa proses PDPC. Min itemnya adalah 3.92, sisihan piawai adalah 0.64, manakala interpretasi skor min adalah berada pada tahap yang tinggi. Hal ini demikian kerana nilai min 3.92 masih berada pada julat interpretasi skor min yang tinggi. Kata kerja sentiasa menunjukkan bahawa guru sentiasa menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi kepada murid. Ini menunjukkan bahawa guru sudah mempunyai tahap penerapan yang tinggi untuk menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi kepada murid. Berdasarkan kajian yang saya jalankan ini dapat memberi sumbangan langsung dan tidak langsung kepada beberapa pihak. Antaranya, guru dapat lebih mengetahui keperluan diri terhadap kesediaan penerapan KBAT. Kemudian, guru ini dapat berusaha meningkatkan kemahiran terhadap penguasaan KBAT supaya dapat menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi
murid-muridnya. Kemudian, dapat melahirkan murid yang mempunyai aras pemikiran tinggi sesuai dengan keperluan semasa. Hal ini demikian kerana dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPIM 2013 telah memfokuskan 6 aspirasi murid dan salah satu aspirasinya adalah berkaitan dengan kemahiran berfikir. Yang keempat, dapat membantu pejabat pendidikan daerah menyediakan pelbagai kursus bagi memantapkan lagi kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru. Sebagai penutup untuk pembincangan saya ini, kemahiran berfikir aras tinggi merupakan asas kepada proses pendidikan. Guru pendidikan Islam akan lebih terselah dengan kemampuan mengintegrasikan kandungan pengajaran yang dimiliki dan memasukkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam situasi yang memerlukan untuk murid berfikir menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya, guru perlu kompeten menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi ini supaya dapat melahirkan murid yang berdaya saing menjelang abad ke-21. Hal ini demikian kerana dalam alaf ini memerlu dan mendesak setiap murid untuk mempunyai kemahiran berfikir, kreatif, inovatif terhadap sesuatu perkara. Kajian ini memberi implikasi kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Institut Pendidikan Guru Malaysia, guru sekolah dan murid untuk memantapkan lagi dengan pelbagai ilmu dan kemahiran terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pemudahcaraan. Diharapkan bahawa kajian ini bukan sahaja dapat membantu guru pendidikan Islam untuk memantapkan kemahiran berfikir aras tinggi, tetapi juga dapat membantu guru-guru lain untuk lebih memantapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.